أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita menyambung lagi muzakarah kita akan kitab-kitab turas dan seperti mana yang saya war-warkan pada awal pada hari ini. InsyaAllah bermula daripada malam ini kita akan membaca sebuah lagi kitab yang kitabnya adalah kitab akidah yang diberi nama ialah Fatih Faridatul Faraid sebagai kita kata pemurnian ataupun sebagai penambahan daripada kitab yang kita baca sebelum ini iaitu Kashful Ghaibiyah. Jadi kitab yang kedua ini, kitab Fatih Faridatul Faraid merupakan kitab yang ringkas lah. Tetapi isinya terlalu padat. Walaupun ianya hanya membincangkan ataupun tidak sedalam daripada kitab asalnya Fatih Faridatul Faraid, tetapi cukuplah kita katakan bahawasanya ia merupakan suatu yang kita kata memadai bagi kita orang yang belajar akan kitab tauhid melalui jalan tariq, iaitu tariq sifat 20 yang masyhur di kalangan kita, bukan saja di kalangan orang Nusantara, tetapi juga di kalangan orang bangsa Arab pun mereka juga ada mempelajari akan kitab akan sifat 20 ni. Terutamanya apa yang telah dibawa oleh Syekh Sanusi, Syekh Sanusi, iaitu daripada kitabnya Ummul Barahin yang telah disyarahkan dan juga telah dihuraikan dengan pelbagai jenis hasyiah syarahnya. Jadi tak mampulah kita hendak menerangkan kesemuanya pada hari ini. Cuma untuk permulaan pada malam ini, jadi kita akan mulakan dengan kitab Fatih Faridatul Faraid, dan kita akan susuli juga selepas itu dengan kitab yang kita biasa bacanya ialah iaitu kitab Kashful Ghaibiyah fi Ahwal Yaumil Qiyamah. Okey. Kita mulakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin 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 ya rabbal alamin. Kitab ini dinamakan sebagai Fatih Faridatul Faraid. Pati ataupun ringkasan tetapi padat daripada kitab yang masyhur, iaitu namanya Faridatul Faraid, karangan Al-Hajj Ni Abdullah Al-Jambui, seorang ulama yang masyhur di tanah di kawasan Jambu Petani sana tu. Dia ada seorang yang bernama Haji Ni Abdullah. Okay. Kita baca sedikit dia punya biodata. Biodata, maka ringkasan sejarah hidup Tuan Guru Al-Hajj Ni Abdullah bin Al-Hajj Ni'mat Jambu beranak di Kampung Jambu tahun 1333 Hijrah. Ini ialah antara kita kata sebagai macam surat beranak. Dia ambil daripada surat beranaknya, berlahir pada 1333 Hijrah. Berusia sebanyak 60 tahun, beliau meninggal dunia ke alam baqa
pada hari Ahad tanggal yang ke-26 Rejab. 26 Rejab pada tahun 1392 tahun Hijriah. Beliau mulai belajar di pondok almarhum Tuan Guru Tok Raja Haji Jambu. Jadi di sana belah Taning tu ada satu pondok yang mana pondok tersebut masyhur jugalah, ya. Pondok Tok Raja ke panggil. Beliau berumur 7 tahun bermusafir ke Kelantan untuk melanjutkan pelajaran di Kota Baharu. Jadi selepas daripada umur dia 7 tahun ni, maka dia bergeraklah. Dia bergerak ke Kota Baru. Maka tinggal di sana selama lebih kurang 15 tahun, belajar dan mengajar sebagai memenuhi seruan patah berkata, belajar sambil berkhidmat. Orang zaman dulu, orang-orang zaman dahulu, bila mereka ni sudah banyak dah belajar sedikit di pondok, maka mereka akan jadi sebagai ketua telaah. Ketua mutalaah dipanggil. Ketua mutalaah ni dia sampai di samping dia belajar dengan Tok Guru, dia juga jadi mana-mana orang budak ataupun budak-budak pondok yang baru masuk, maka dialah yang akan mulakan dengan kitab-kitab asas. Kitab-kitab asas sebelum budak pondok tersebut naik ke ataupun meningkat naik belajar dengan Tok Guru akan kitab besar-besar. Tu cerita zaman dulu. Zaman dulu ada ni. Dan biasanya ketua telaah ni mereka akan mengajar macam saya dululah. Saya dulu kita belajar dengan ketua telaah selepas daripada Tok Guru mengajar, ambil masa kosong. Contohnya selepas Tok Guru mengajar pukul 12 tengah hari dah. 12 tengah hari ke. Jadi kita akan minta dengan ketua telaah untuk baca kitab-kitab kecil. Ataupun selepas asar. Tengok ruang ketua telaah tu bila ada kosong. Ataupun senior-senior yang ada yang waktu kosong, jadi kita minta dia baca pada kita. Okey. Beliau seorang aktif dan mempunyai cita-cita tinggi, tidak merasai puas hati apa yang kurniai Allah. Jadi dia tak rasa cukuplah ngaji selama lebih kurang 15 tahun mengaji di Kelantan tu, rasa tak puas lagi. Kalau kiranya 7 tahun campur 15, 22 tahun. Biasanya semasa umur itulah kebanyakan Tok Guru ni dia akan sambung terus musafir pula ke kota suci Makkatul Mukarramah. Dia akan naik ke sana, belajar di sana. Biasanya umur 20 lebih. Kecuali contohnya Tok Seleha lah. Tok Seleha ni umur 40 lebih baru naik ke Mekah. Baru naik ke Mekah umurnya agak lewat. Bermukim di Makkatul Mukarramah selama lebih kurang 14 tahun berulat-alik di antara para alim ulama di Masjidil Haram dan guru-guru yang berada di Makkatul Mukarramah waktu itu. Beliau pulang ke tanah air pusaka ibunda yang dicintai dengan jalan darat melalui Pakistan. Jadi dalam dulu ada lalu jalan laut. Tetap ada juga melalui jalan darat ni. Jalan raya, jalan darat ni melalui Pakistan, India dan Pulau Pinang. Lepas tu masuk ke jalan. Setelah sampai ke tanah air beliau membuka pondok di kampung Nyo Baru Jalan. Jalan Naratiwak lah. Dekat Naratiwak sana. Beliau berkhidmat di pondok tersebut sebagai menjadi guru selama 24 tahun. Kemudian masa terpaksa beliau berhenti mengajar di tengah-tengah tahun itu mengikut aliran zaman pada tahun lebih kurang, tak jelas dia punya tulisan, 1388 ke. Lebih kurang 1388 Hijriah. Beliau memulai mengajar kembali dengan mendiri sebuah sekolah yang bernama Darul Ulum
nibung baru jalan. Sekolah beliau tetap berjalan maju jaya dengan giat diusaha oleh anak-anaknya dan juga kerjasama daripada ahli keluarga kampung nibung baru jalan. Itu sejarah ringkas akan pengarang kitab ini. Manakala jasa-jasa beliau adalah seorang yang cergas dalam membina kemajuan kampung tempat. Dan tuan-tuan sekalian dapat menyaksi dengan sendiri jalan lalu lintas dari jalan ke kampung Nibung baru dan ke tempat-tempat lain bersambung. Dan beliau mempunyai beberapa buah buku hasil daripada karangan setengah daripadanya. Pati Faridah waktu kita nak baca ni, lepas tu Pati Muniatul Musalli dan kitab cara-cara hendak mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Itu antara kitab-kitab yang ditulis hasil karangan daripada Tuan Guru ni Abdullah. Untuk mengingat jasa-jasa beliau, harapan daripada ahli keluarganya kepada sesiapa yang membaca kitab-kitab karangannya hendaklah membaca Fatah Al-Fatihah hadiah kepada rohnya, wallahu waliyyut taufiq. Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah untuk sedekah hadiah kepada Tok Guru Haji ni Abdullah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kitab ini dinamakan dia sebagai Pati Faridatul Faraid oleh qalam. Tulisan siapa? Al-Hajni Abdullah Ahmad Al-Jambui, Darul Ulum, Nibung Baru, Jala, Thailand. Pati Faridatul Faraid ini mengandungi sekalian masalah daripada kitab Faridatul Faraid. Jadi mana-mana masalah-masalah yang berkait dengan masalah-masalah daripada kitab Faridah akan dimasukkan dalam kitab ini. Masalah ni bukan masalah kita kata masalah yang kita faham hari ni. Masalah ni ialah segala perbincangan, perbahasan yang mana letaknya di bawah bab-bab dinamakan sebagai masalah. Cuma orang kita ni bila sebut masalah, masalah ni dia fikir yang masalah kita lah. Contohnya sakit kepala ke ataupun tak ada duit ke. Tu kita kira masalah kita. Tapi bila sebut masalah dalam kitab, bermaksud ialah segala perbahasan, segala perbincangan yang duduk di dalam bab-bab. Dia tu baru nama masalah. Barulah kita faham bahawasanya sekalian masalah Faridatul Faraid ni. Jadi apa jua yang perbincangan di dalam kitab Faridatul Faraid akan dibawa dalam kitab Pati Faridatul Faraid. Tu maksud dia. Bermakna kalau mengaji ini sama jua dengan mengaji Faridatul Faraid. Jadi betul lah. Jadi kalau kita lepas masalah macam kita, kalau kita fikir masalah macam kita fikir hari ni, maka kita baca kitab ni tak jumpa lah perbincangan dia. Jadi sama juga dengan apa yang disebut sebagai fitnah, bala. Jadi jangan duk faham fitnah tu seperti mana hok kita kecek dalam ataupun bercakap dalam keadaan hari ini. Fitnah itu dan juga bala kena masuk faham balik daripada bahasa Arab. Baru kita tak sesat. Jadi kalau duk baca daripada bahasa kita, fitnah, bala, contohnya fitnah kubur. Jadi kalau kita tak faham fitnah kubur ni, macam fitnah kita duk tebok kena dengar orang duk cakap pasal orang itulah. Jadi apa yang kita nak relate dengan fitnah kubur? Jadi tak nasabah. Jadi tak kena. Jadi kena balik semula fitnah, bawa balik daripada istilah bahasanya, iaitu maksudnya ujian. Atau ujian. Ujian mana? Ujian kubur. Betul lah. Ujian yang berada dalam kubur namanya fitnah kubur ataupun bala. Bala tu pula ialah ujian. Barulah kita tak nampak bala tu sebagai benda yang tak baik. Kita hari ni bala. Nampak benda tak baik.
Sedangkan bala itu ialah maksudnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengaji faridatul faraid, tetapi parti ini mudah dipaham. Jadi kalau kita mengaji kitab ni lebih mudah daripada faridatul faraid sebenarnya. Sebab itulah kalau orang tanya saya kitab mana kita nak guna untuk mengaji bab akidah hok mudahnya, ambil kitab ni. Sebab kitab ni antara yang mudah lah, antara yang mudah mengenai masalah akidah. Jadi sekurang-kurangnya kalau nak belajar akidah, kitab ni lah yang kita perlu pegang. Perlu pegang. Okey. Sebelum membaca hendaklah didahului pada membaiki. Jadi tuan-tuan musannif kitab ni dah bagi izin pada kita. Sebelum kita baca kitab ni, kita buat pembetulan tashih dahulu. Kok ada hak salah. Contohnya bilangan 1, muka surat 2 dengan mukjizat, dia suruh tambah dengan terang mukjizat. Rasulnya tambah dengan risalahnya pada 2 kam. Pada Tuhan 2 kam. Azal bagi, azal dahulu kala bagi. Yang ini ialah pembetulan. Kalau ada kitab, jadi tu kita buat pembetulan siap-siap dahulu. Tulis siap-siap pembetulan ni, bila kita baca nanti, jadi kita akan ambil maklum bahawasanya ini merupakan beberapa pembetulan. Okey. Kita masuk pada muqaddimah atau pematan kepada kitab. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawati wassalatu wassalamu ala man azharal mu'jizati wa ala alihi wa ashabi ulil hidayati. Ni dipanggil, kalau orang mengaji ilmu balaghah dikata sebagai bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ni ialah dibuat muqaddimah menunjukkan isi dalam. Jadi muqaddimah daripada kitab ini ialah mengenai Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawati. Tak ada dah benda lain, kecek masalah akidah. Bab tauhid. Ala man azharal mu'jizat bab nubuwat. Wa ala alihi wa ashabihi ulul hidayat. Masalah sahabat dan lain-lain. Jadi sebenarnya bila kita baca pendahuluan, muqaddimah daripada kitab ini, maka kita faham bahawasanya kitab ini sebenarnya berkait dengan ilmu akidah, bukannya ilmu fiqh. Sebab daripada muqaddimah. Ni dipanggil sebagai bara'atul istihlal. Wahai bangsaku, ini pati faridatul faraid. Selepas hamba menulis kitab pati muniyatul musalli. Muniyatul musalli. Tok guru hamba kitab musalli, muniyatul musalli, muqaddimah, lebih kurang 2 muka surat daripada kitab muniyatul musalli. Dia syarah lebih kurang 88 muka surat. Nak katanya kalau nak mengaji muniyatul musalli, kalau sebenar-benar kalau mengaji, memang tak cukup masa. Sebab banyak sangat permata-permata yang ada dalam muniyatul musalli. Sebab nama dia pun sudah muniyatul musalli. Munyah. Munyah ni apa yang diidami oleh seorang yang sembahyang. Jadi orang sembahyang apa yang dicita-citakan sebenarnya. Jadi dia tulis muqaddimah saja lebih kurang 88 muka surat. Lebih kurang lah. Waktu hamba sedih tengok lah. Hamba tengok, hamba baca. Hamba kata tak padan nak mengaji. Kalau orang benar-benar nak mengaji, sebab itulah jangan duk pelekeh, jangan duk kata kitab kecil ni kitab kecil je, bukan. Sebenarnya kitab kecil lah kitab hok kita rasa takut. Sebab apa? Bila dah kecil, maksudnya dia merupakan parti. Dia merupakan kita sebagai benda yang parti, jadi nak hurai dia tu terlalu panjang. Berbanding kitab besar. Kitab besar kita boleh peringkas, kita boleh ringkaskan. Tetapi kitab kecil, nak kecil lagi, tak boleh. Tapi bila kita baca, dia akan menjadi besar. Itu yang dipanggil sebagai munyatul musalli.
Maka setengah daripada murid-murid hamba minta pula hamba tulis parti Faridatul Faraid. Bila dia dah tulis kitab Muniatul Musalli, jadi anak murid dia hok ngaji dengan dia di pondok tu rasa macam oh sedaplah kitab ni. Kitab ni molek kita baca, tambah kita tagilah. Kita tambah lagi, kita tambah lagi kitab lain, kita tuang supaya nanti makin banyak hok kita boleh mengaji. Dengan aturan dan susunan yang sama supaya jadi umum lagi pula manfaat kepada murid-murid sekolah dan orang-orang tua kampung-kampung dengan 2 buah kitab orang tua hamba yang sangat berkat ini. Jadi orang tua ni maksudnya kemungkinannya dia punya jalinan keturunan dia tu bertemu dengan Syekh Ahmad Al-Fatani. Ataupun yang kedua, maksud orang tua ni ialah orang tua dalam ilmu. Orang tua dalam ilmu maksudnya ialah orang yang mana menulis dalam bidang tersebut dan dikira sebagai syekh. Bagi kita panggil imam lah, imam. Itu maksudnya orang tua lah ni. Yang sangat berkat itu. Dan kerana takut hamba masuk di bawah azab, bawah azab sabda junjungan kita bermaksudnya siapa dipinta atau ditanya akan ilmu, maka susukkan dia. Dia sembunyi. Orang tanya nak mengaji tapi dia sembunyi. Tak nak lah, saya tak nak mengajar lah. Saya tak pandai lah. Nescaya mengkarap mengkerkamkan dia oleh Allah Ta'ala dengan kerkam neraka. Jadi kena masuk dalam api neraka. Diazab dia dengan api neraka. Sebab apa? Dia sembunyi akan ilmu. Kemudian, cubalah hamba susunkan dia tiba-tiba terjadi seperti ini. Mudah-mudahan dengan karangan hamba juga boleh menolong hamba dan ibu bapa anak cucu hamba di akhirat kelak nanti. Jadi mudah-mudahan dengan kitab yang dia tulis ni, maka akan dapat menjadi syafaat bagi dia dan juga orang tua dia dan juga anak cucu dia sehingga di akhirat kelak. Wahai para alim ulama, bila tersalah kalam hamba istimewa tersalah mengecak lebih dahulu hendaklah maaf pada hamba dan membaiki dia dengan tiada tercela. Jadi dia kata kalau ada hak mana hak tersilap tulis ke mengecaklah. Jadi minta lah supaya baiki balik apa yang tersilap. Jangan biarkan kalau ada pembetulan tu buat ke pembetulan tu lebih bagi tepi. Ala sawab, mudah-mudahan yang betulnya kita ini ialah begini. Jadi kita tulis supaya nanti memberi faedah kepada orang yang akan datang. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan selamat dan juga keselamatanlah bagi orang yang mengikut hidayah. Penyusun Al-Hajni Abdullah Al-Jambuwi. Darul Ulum ni Baru Jalan Thailand pada 12 Rabiul Awal tahun 1385 Hijrah. Kitab Parti Faridatul Faraid. Ni diambil daripada kitab Faridah. Dia punya mukaddimah ni daripada kitab Faridatul Faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati tusyriqu bi anwarit tauhid wal yaqin. Puji-pujian. Jadi dia ambil juga sama juga dengan Pak Daim. Puji-pujian. Sebab apa? Sebab Syekh ataupun Tuk Guru Haji Ni Abdullah ni dia berkemungkinan dia hidup selepas daripada dia sempat mengaji dengan Pak Daim di Mekah. Sebab kitab Faridah ni penulis dia ialah Tuk Guru atau Al-Syekh
Haji Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Jadi Wan Ahmad ni sepupu pada A. Bila begitu, pada A ni ialah antara yang mula-mula menggunakan bahasa ataupun menuliskan kitab dalam bahasa Melayu yang tepat seperti mana yang kita guna pada hari ini. Contohnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa kitab-kitab lama dia akan terjemah sebagai segala puji. Jadi bila segala puji ni, jadi orang bertanya mana yang dimaksudkan dengan perkataan segala. Sebab Alhamdulillah tidak dinyatakan sebagai segala. Tetapi dimaksudkan dengan Alhamdulillah maksudnya puji, maksudnya ialah segala puji. Tetapi tak ada lah pula jami'un ka kullu ka, tak ada dinyatakan pada Alhamdulillah. Maksudnya bukan kata kullu hamdin, tak ada. Cuma yang adanya Alhamdulillah. Jadi dijawabnya ialah Alhamdulillah itu, kalau orang mengaji bahasa Arab, al tu ialah alif lam dal ma'rifah bermakna istighraq. Dengan maksudnya adalah maksudnya menyeluruh. Jadi sebab itulah dikatakan segala puji. Jadi mana-mana puji, mana-mana puji itu sebenarnya lillah, bagi Allah. Bukan untuk orang lain. Walaupun kita nampak puji kita kepada orang, pada kawan kita, mu ni baik, mu ni apa semuanya. Tapi hakikatnya bila memuji itu, hakikatnya pergi jua kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan kawan kamu itu. Jadi sebenarnya Alhamdulillah ni kalau kita duduk ataupun kita mengaji tafsir dengan sebenar-benarnya daripada guru-guru yang arif, guru-guru yang mana yang syekh-syekh yang bermakrifat ni, kita akan faham bahawasanya Alhamdulillah ini satu kalimah yang cukup besar. Nampak macam rekah Alhamdulillah. Tetapi kalau nak dihuraikan sebenar-benarnya, maka ia terlalu luas perbahasannya. Sebab Alhamdulillah alif lam tu sendiri pun sudah merujuk kepada pelbagai maksud. Ada maksud istighraq, ada maksud lil jinsi, ada maksud lil ahdi, macam-macam. Jadi saya nak bahas dalam ni pun tak padan, tak cukup masa. Alladhi Allah yang mana bagi Allah yang menaik dan menerang. Atla'a ni hak naik, hak yang menaik. Contohnya naik, istilah atla'a ni menaikkan matahari. Tala'al badru, menaik, telah naik akan cahaya bulan purnama. Jadi atla'a ni menaikkan dan juga menerangkan. Bukan orang naik saja, tapi memberi terang. Ke dalam hati mukmin yang tinggi ia seperti beberapa langit, akan pengenalan Allah Ta'ala yang cerah ia seperti beberapa matahari, padahal cermelang hatinya dengan cahaya tauhid dan yakin. Dalam ni ada beberapa perkara. Pertama, atla'a, satu hal fi samawati qulubil mu'minin. Pada langit yang dinisbahnya ialah qulubil mu'minin. Di dalam hati orang-orang yang beriman, yang mana seumpama langit. Kalau kita kecek, cakap bahasa kita, begitulah maksudnya. Allah adalah segala puji bagi Allah yang menaikkan pada hati orang-orang yang beriman yang diumpamakan seperti langit. Langit tinggilah. Walaupun kita nampak rendah qulubil mu'min macam duduk bawah dak. Itu pada pandangan kita. Pandangan kita, hak kita nampaknya ialah hati manusia tu duduk di bawah. Sebenarnya dia merupakan diibaratkan seperti langit. Hak ni kita telah bahaskan dalam pada 2-3 hari lepas daripada kitab Kashful Ghaibiyah. Jadi kena ambil maklum. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kenapakah manusia itu diumpamakan sebagai alam yang kecil. Inilah. Hati diumpamakan seperti langit. Jadi fahamlah kita bila dah sebut namanya langit,
mestilah di sana ada satu benda yang boleh menerangi akan manusia, menerangi akan diri. Namanya ialah syumusal ma'rifati, iaitu pengenalan Allah yang cerah. Pengenalan kepada Allah. Jadi yang boleh yang memberikan pengenalan kepada Allah tak ada dah lain, ialah Allah lah. Yang mana yang Allah berkenan, Allah berkehendak, maka dia termasuk dalam golongan yang mana dikehendaki oleh Allah. Tarzuqu man tasha'. Allah lah yang memberikan rezeki kepada sesiapa yang dia suka. Hak dia tak suka, dia tak bagilah. Sebab itulah dalam ilmu dan mengaji ilmu ni, hak paling penting ialah kita belajar. Sekadar mana yang Allah nak beri faham kepada kita tu terpulanglah kepada dia. Hak penting kita usaha dulu, kita belajar dulu. Mungkin setahun belajar pun sudah faham. Ada orang yang 20-30 tahun belajar pun tak faham-faham pun ramai juga. Jadi itu semua ialah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Jangan duk using, jangan duk takut. Penting belajar saja. Okey. Seperti beberapa matahari padahal cemerlang hatinya. Bila dah naik matahari tersebut, cahaya makrifah tadi, maka cemerlanglah hatinya. Hati itu akan menjadi bersinar-sinar lah. Sebab apa? Sebab dia dah kenal akan Allah dengan selayak-layaknya, jadi dia rasa seronok. Orang yang makrifat ni sebenarnya, bila sudah makam makrifah, maka dia seronok sebab apa? Dia beribadat pun dalam keadaan ibadat dia kenal Allah Ta'ala. Dia kenal Allah Ta'ala selayaknya. Selayaknya dia kenal. Bukan kata nak kenal macam ada tangan kaki. Dia kenal dengan selayaknya. Sebab itulah kata sini kata ialah beberapa pengenalan yang cerah seperti beberapa matahari padahal cemerlang hatinya dengan cahaya tauhid dan yakin. Bila dia dah kenal, maka di situlah timbulnya keyakinan dan juga tauhid. Itu sebablah kalau kita tengok mengapakah Bilal bin Rabah bila dia diletakkan batu di atas dadanya, maka dia ucapkan ahad, ahad, ahad. Sebab apa? Sebab dia kenal lah. Dia sudah ada padanya cahaya makrifah. Sebab itu dia hanya ahad, ahad, ahad. Kalau kita kan sakit dah ni, batu tak ada sakit lah. Tapi dia tak ada ahad, ahad, ahad. Merujuk pada dia ketika itu, kalau orang mengaji ilmu tasawuf, pada ketika itu dia sudah sampai pada tahap keyakinan kepada Allah Ta'ala dah. Mungkin ketika itu dia sudah zauq, ataupun ketika itu dia sudah fana, dia sudah apa, dekat dengan Allah Ta'ala. Tak nampak dah hak lain. Hak nampaknya ialah ahad, ahad, ahad sahaja. Wassalatu wassalamu ala turjuman uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi Sayyidina Muhammadin al-mab'usi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Maksudnya, dan rahmat dan sejahtera. Orang ini kata rahmat dan salam. Sebenarnya boleh belaka nak sebut salam pun boleh, nak sebut sejahtera pun tak apa. Atas juru bahasa ketuhanan. Hak ni kita akan, kalau orang mengaji ilmu tasawuf, maka contohnya kalau dia masuk contohnya di alam dia masuk jalan tarikat Ahmadiyah ke mana-mana lah. Maka di sana ada beberapa selawat yang mana merujuk kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai turjumani uluhiyati. Dia menjadi juru bahasa. Mana-mana yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan menterjemahkan kepada pada umatnya tentang ketuhanan ke, tentang kenabian ke, tentang perkara-perkara gaib ke. Semuanya akan diterjemahkan. Sebab itulah ada di sana namanya as-sunnah. Jadi as-sunnah tu ataupun hadis tu
ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Semuanya itu terjemah daripada apa yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nampak perkara itu sekecil-kecil alam. Nampak kecil saja, contohnya doa. Doa apa? Doa masuk tandah ke, doa keluar tandah ke. Itu semua ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin bahawa Nabi Muhammad itu sebagai juru bahasa ketuhanan. Sebab itulah kalau kita orang-orang yang mengaji ilmu tasawuf, setiap doa yang diajarkan oleh baginda itu jika dibahas dan juga diurai, maka kita akan merasa ajaib dan juga merasa bahawasanya di sana terlalu banyak rahsia dan hikmat-hikmat yang tidak diboleh dihuraikan dengan lidah. Cukuplah dengan kita kata, kalau kita terjemah atau kita tafsirkan doa, masuk tandah pun padah dah. Doa keluar tandah pun padah dah. Cukup dah. Nak katanya, apa yang dibawa oleh Rasulullah itu sebenarnya terjemah daripada alam ketuhanan. Dan yang menunjuk kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad itu sebagai dalil lah. Dia yang membawa dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah esa. Sebab apa? Dia hok tengoknya. Dia hok tengok, dia yang mana yang disampai padanya pun dia lah. Jadi hok dia nampak, hok dia disampaikan benda tu je. Allah Ta'ala tu Maha Esa. Wahdaniyah. Jadi sebab itulah kalau kita mengaji sebenarnya kitab tauhid ni, kitab akidah ni, kita akan dibawa ke alam tasawuf sebenarnya. Tapi sayang sekali pada hari ini jarang orang nak bawa benda-benda macam ni. Jadi sebenarnya kalau masa saya mengaji dulu, tok guru duk cerita benda lagi ni lah, benda gini. Jadi kita akan melihat kaitan di antara ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf. Sebenarnya tiga-tiga ilmu itu tidak terpisah. Yang memisahkan sebenarnya kita. Kita hak misah ni, kita misah. Sebenarnya dia tercantum dalam ilmu fardu ain. Dia tak ada lah hak tu fardu ain 1, fardu ain 2, fardu ain 3. Dia sebenarnya tercantum. Cuma dia jadi terpisahnya sebab nak bagi mudah belajar. Tetapi pada masa akan datang, bila kita dah melihat sebenarnya keseluruhan ilmu-ilmu ini, maka kita lihat terasnya adalah satu, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tauhid pun duk bawa benda tu, fiqh pun bawa benda tu, tasawuf pun bawa benda tu. Jadi kita berhenti sampai pada kepada keesaan Allah Ta'ala. Jadi kita sambung pada malam esok lah kitab ni. Sebab kita nak baca sebuah lagi kitab, iaitu kitab Kashful Ghaibiyah. Kitab yang kedua namanya kitab Kashful Ghaibiyah. Okey, saya stop dulu sini. Stop yang tu dulu. Mana ni? Okey. Tu dia. Kitab yang kedua iaitu kitab Kashful Ghaibiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin 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 ya rabbal alamin. Mana kita ni? Okey. Masuk kita pada mana ni? Kata segala ulama
Kata segala ulama, tak kala dikehendak Allah Ta'ala menjadikan Nabi Allah Adam, maka ia berfirman seperti mana yang tersebut dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jadikan Adam ni, maka Allah Ta'ala berfirman dah kepada Adam, kepada malaikat. Qala rabbuka. Itu tak kala lah. Tak kala Tuhan tu. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam ilmu Allah tu sudah ada dah bahawasanya nak jadi khalifah namanya Adam. Cumanya Allah maklumkan kepada para malaikat supaya malaikat ni tahu bahawa, sebab malaikat ni tidak ada ilmu seperti mana ilmu yang ada pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah lah yang menjadikan seluruh makhluk. Sebab itulah bila kita mengaji dalam ilmu akidah sifat 20, dia ada perbahasan tentang kudrat, iradat, ilmu. 3 perkara itu sebenarnya tidak berpisah. Tidak berpisah pun di antara 3 ilmu. 3 perkara tu. Kudrat, iradat dan juga ilmu. Maka artinya pada ketika firman Tuhan engkau bagi segala malaikat bahawa sungguhnya aku hendak menjadikan insan daripada tanah. Dia guna kata apa? Dia guna perkataan pun sudah lain. Sudah lain namanya insan. Merujuk kepada insan itu sebenarnya ialah himpunan daripada segala-galanya insan. Nama insan. Cuma kita hari ini guna manusia. Kalau ikut sebenar-benarnya, dia merujuk pada insan. Manusia tu ialah terjemah yang kedua. Jadi hak moleknya kalau kita nak terjemah penggunaan kalimah insan. Sebab apa? Tuhan kata id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tinin. Ketika berfirman Tuhan engkau bagi segala malaikat bahawa sungguhnya aku hendak menjadikan insan daripada tanah. Maka firman Allah Taala kepada Jibril, maka Allah Taala beritahu kepada Jibril. Ini soalan kedua. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kuasa, kenapa dijadikan para malaikat Jibril tugasnya begini, ni tugasnya begini, ni tugas begini? Ada tugas masing-masing. Kenapa Allah Taala tak buat semua? Maka jawapannya adalah Allah Taala itu sebenarnya, Allah Taala itu dalam akidah kita, tauhid kita, ialah Tuhan yang maha kuasa. Segala-galanya dia berkuasa. Tetapi dijadikan malaikat-malaikat itu bukan sebagai penolong. Tuhan tak perlu penolong. Tuhan ialah Tuhan. Tetapi penciptaan malaikat itu adalah sebagai pengajaran kepada manusia. Tuhan nak ajar manusia. Sama juga. Harus bagi Allah Ta'ala, bagi orang mengaji akidah, harus bagi Allah Ta'ala, Allah mengutuskan para rasul. Kalau Tuhan tak nak utus pun tak apa. Sebab dia maha kuasa. Tetapi penciptaan malaikat, pengutusan rasul, di sana ada beberapa hikmah. Contohnya bila diutuskan Rasulullah itu sebagai terjemah uluhiyah. Yang kita baca kita tahu, nak tengok kaitan di antara ilmu akidah dan juga kitab ni. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai terjemah. Jadi kalau orang nak belajar perkara-perkara yang di alam ghaib, maka dia belajar daripada Rasulullah. Dia kena belajar daripada Rasulullah segala sunnahnya, segala hadisnya. Bila dipelajari dengan betul daripada guru yang sebenar-benarnya, maka dia akan dapat bahawasanya itulah sebenarnya yang dikatakan sebagai turjumani uluhiyati. Hak itulah terjemah sebenarnya, juru bahasa. Sebab kita dengan Allah ghaibul ghuyub. Utusannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itulah yang membawa akan daripada Allah Ta'ala sampai kepada kita dalam bentuknya hadis ataupun sunnah. Jadi bila kita belajar hadis, bila kita belajar sunnah, jadi kita benarnya melihat ataupun mengetahui apa-apa perkara yang ghaib.
Sebab tu jangan duk pelakah doa daripada Nabi, jangan duk sunat je kecil je, biarlah. Jangan, kita amal dahulu. Mungkin di satu masa nanti, bila Allah SWT membukakan hidayah, membuka pintu hati, mungkin di sana nanti kita akan nampaklah apa yang hendak disampaikan oleh Nabi. Doa nak tidur, doa bangun tidur, dan lain-lain. Dah banyak doa tu. Banyaklah doa. Jadi boleh baca balik doa-doa. Contohnya kitab Al-Azkar, karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ataupun kitab Ibn Sunni. Amalul yaumi wa lailah. Amalan pada waktu siang hari dan malam hari. Boleh amal belaka. Benda tu ijazahnya umum daripada Rasulullah SAW. Sebab Nabi sebagai pengajar, sebagai guru kepada umatnya. Jadi dia berikan ijazahnya secara umum kepada kita. Cuma kalau nak ambil sanak tu terpulang lah. Sanak tu nombor 2. Hak penting sekali ialah bila dah Nabi ajar kepada kita, maka itu sebenarnya ajaran pada Rasulullah. Cuma sanad itu ada 2 bahagian. Tok Guru hamba daripada negara Arab sana, dia kata sanak ni ada 2 bahagian. Syekh Al-Bassam dia kata ada 2 bahagian. Pertama, sanad ialah litabarruk. Litabarruk macam kita hari ni lah. Yang kedua, sanad litashih. Sanad macamnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Mereka tu mempunyai sanad untuk mentashih dan juga menyaring bagi hadis-hadis. Kita pada hari ni, tugas kita hari ni bukan dah nak saring hadis, bukan nak kata betul salah dah. Kita hari nak beramal saja. Nak beramal dengan hadis. Jadi sanad yang kita ada pada hari ini ialah litabarruk, untuk mengambil berkat daripada guru kepada guru, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mana ni? Hai Jibril, pergilah engkau ke bumi, ambil olehmu tanah daripada segala bumi. Aku hendak menjadikan suatu kejadian daripadanya. Dia kata Jibril begitu. Maka Jibril pun turunlah ke bumi, lalu hendak diambilnya akan tanah daripada bumi itu. Maka disumpah oleh bumi itu akan dia, serta katanya, demi Allah, jangan engkau ambil akal aku, bahawa aku takut dijadikan Allah suatu daripada aku, tiada kuasa aku menanggung seksa neraka. Dan tak payah ambil lah, nanti aku kena. Jadi bab begitulah. Tu nak ambil tanah. Belum lagi yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Ahzab. Inna aradnal amanat 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami bentangkan amanah khalifah kepada bumi, langit dan bukit. Semuanya fa abaina an yahmilnaha, semua tolak. Wa ashfaqna minha, merayu janganlah beri. Cerita ni. Cerita inilah antaranya yang mengaitkan di antara kejadian khalifah atau pemberian khalifah. Takut sekali-kali umat-umat atau makhluk lain takut nak ambil amanah. Tetapi yang menanggung amanah ialah manusia. Padahal manusia ni lemah. Kejadian nampak lemah. Tetapi kalau kita belajar, kita susul balik, benarnya manusia ini ialah sebagai alam saghir, alam kecil. Seperti mana yang kata-kata sebut tadi, hati manusia seumpamanya ialah langit. Jadi maksudnya walaupun kecil pada penciptaan, tetapi besar pada kita kata pemahaman sebenar-benarnya. Okey. Seterusnya, maka Jibril pun kembalilah ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka sembah Jibril, ya Tuhanku, engkau jua yang mengetahui bahawa hamba-Mu disumpah oleh bumi. Setelah itu maka dititahkan oleh Allah akan Mikail pun mengambilnya akan bumi itu. Maka Mikail pun pergilah, lalu hendak diambilnya akan bumi itu. Maka lalu disumpahi oleh bumi. Kena juga, Mikail pun kena akan dia. Maka ia pun kembalilah ke hadrat Allah Ta'ala serta sembah ia seperti sembah Jibril.
itu ya sejua. Setelah itu maka dititahkan dia akan Israfil. Semua malaikat besar belaka ni. Jibril, Mikail, Israfil. Sesembah ia seperti sembah Jibril itu jua itu. Maka dititahkan akan Israfil, maka pula mengambil akal bumi itu, maka Israfil pun pergilah lalu hendak diambilnya akal bumi itu, maka lalu disumpahi juga oleh bumi. Kena juga. Maka ia pun kembali ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala serta sembah ia seperti sembah Malik Mikail itu jua. Setelah itu maka dititahkan akan Allah Subhanahu Wa Taala akan Israel pula, maka Israel pun pergilah ke bumi hendak mengambil tanah daripada bumi itu. Maka disumpahi oleh bumi juga akan dia seperti sumpah akan Jibril. Maka kata Israel, hei bumi, tiada dengan kehendak aku yang aku ambil daripadamu, maka dihantarkan tangannya daripada masyrik hingga sapa kepada segala bumi, maka diambilnya lah daripada segala jenis tanah itu, daripada tanah putih, merah dan hitam dan kuning dan kelabu. Ambil wakar. Ambil pada sana, ambil celuk, ambil celuk lah. Celuk ambil ke dalam bumi. Dan kelabu dan barang sebagainya, maka sebab itulah jadi berlainan warna tubuh segala zuriat Nabi Allah Adam. Macam-macam warna ada. Sebab cerita ni lah. Maka dibawa oleh Israel tanah itu ke hadrat Allah serta sembah ia, ya Sayyidi, ya Maulaya. Engkau jua Tuhan yang terlebih mengetahui akan hal hamba-Mu. Disumpah oleh bumi inilah tanah yang aku ambil daripadanya. Maka firman Allah Ta'ala, hei Israel, telah aku ketahuilah engkau disumpahinya, tetapi sumpahnya itu aku tolakkan daripada-Mu kerana engkau mengerjakan suruhku, dan aku serahkan padamu mengambil nyawa segala yang aku jadikan itu. Maka sembah Israel, ya Tuhanku, jikalau seperti demikian itu, nescaya jadi berseterulah mereka itu dengan hamba-Mu. Maka firman Allah Ta'ala, hei Israel, tiada dapat berseteru mereka itu akan dikau kerana aku jadikan baginya suatu sebab dengan mati dibunuh dan mati dimakan binatang atau mati lemah atau di dalam air atau mati dengan suatu penyakit akan dia. Setelah itu firman Allah Ta'ala kepada malaikat, ambillah olehmu air empat bagi cucurkan kepada tanah itu. Maka malaikat pun pergilah ke dalam syurga mengambil ia air manis dan air masam dan air pahit dan air hanyir. Dan dikhamir, maka digaul lah keempat-empat air itu dengan tanah kepada tanah itu, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qudsi, khammartu tinata Adama biyadi arba'a sabahin. Artinya aku khamirkan, aku campur aduk ke aku adunkan lembaga Adam dengan dua tangan kudratku 4 hari. Maka jadilah daripada air manis itu air liu, dan air masam itu air mata, dan daripada air hanyir itu air hidung, dan air pahit itu ialah air telinga. Jadi belakang air. Ni benda-benda ni benda raib. Jangan duk tanyalah, tanya saya. Betul tak? Benda ni raib. Dia sebut dah awal-awal kitab Kashful Ghaibiyah. Benda yang alam raib. Jadi kita pun tak tahu. Kecuali suatu masa Tuhan buka hijab, nampak, oh betul lah apa yang disebutkan. Jadi kita bolehlah kita katakan ya, bolehlah kita kata benarlah apa yang terkait ini. Tetapi hari ini saja yang ada ilmunya, yang ada yang disampaikan kepada kita. Jadi kita sama ada kita percaya ataupun tawakuf. Kita berdiam diri. Tak ada lah nak celah. Oh salah ni salah ni, apa pelik ni jadi air telinga ni jadi air hidung. Biarlah. Satu masa nanti, manalah tahu ditakdirkan Allah Ta'ala, jadi kita dibukakan hijab. Jadi kita nampaklah apa yang disampaikan dalam ni. Sama ada je orang mengaji martabat 7 semua tu. Ngajilah dulu.
mengaji dulu ataupun menelusuri dahulu, tiba masanya nanti kalau Allah bukakan hijab, jadi kita akan nampaklah apa perjalanan sebenar-benarnya dalam martabat 7. Jadi ni gaduh dok ni gaduh salah. Jadi tak ada nak mengaji apa dah kita ni, kalau semua salah tu salah ni salah. Dia tak ada nak mengaji. Jadi sebab itulah kena ada adab dan disiplin. Ngaji dulu, tiba masa nanti jika diberikan izin oleh Allah Ta'ala, maka sampai kita pada masanya, maka kita fahamlah, nampaklah kitanya. Jadi kalau tidak, kita tak apa kita lama dah ni. Kita ni lama dah orang buatnya. Kalau benar-benar orang zaman dahulu yang mana tidak dibukakan hijab, lama dah kita ni orang tak guna. Tetapi kenapa orang pakai sehingga pada hari ini, walaupun pada hari ini mungkin ramai dah tak ada dah orang baca kitab ni. Tetapi masa lagi sampai pada kita, kerana orang-orang masa dahulu, mereka semua telah dibukakan hijab dan mereka bahagiannya mengesahkan benda ini adalah benar. Kalau tak hafal pun, diam saja. Sebab ini ialah perkara-perkara yang gaib yang hanya diketahui oleh sebahagian daripada manusia, insan saja. Mereka sampai pada tahap martabat nafsu mutmainnah ke atas saja yang boleh sampai benda ni. Kalau macam kita ni, baca je lah. Oh betul lah. Kalau tak pun, serah sajalah pada penulis. Kalau duk bangkai, duk marah, salah. Tak mengaji apa dah hari ni. Dah, semua salah. Kata Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ni ialah golongan asalnya ialah seorang Yahudi tetapi masuk Islam. Maka dikata bahawa dijadikan Allah Ta'ala akan Nabi Allah Adam itu daripada tujuh petala bumi. Bermula kepalanya itu daripada bumi yang pertama dan batang lehernya daripada bumi yang kedua dan daripada dan dadanya daripada bumi yang ketiga dan kedua tangannya bumi yang keempat, belakangnya dan perutnya daripada bumi yang kelima dan pinggangnya daripada bumi yang keenam dan kedua betihnya dan dua tapak kakinya itu daripada bumi yang ketujuh. Dan pada satu riwayat kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Telah menjadikan oleh Allah Ta'ala akan jasad Adam alaihissalatu wassalam daripada segala aqalim dunia. Dia ambil daripada seluruh iklim-iklim, setara iklim dunia. Maka kepalanya itu pada tanah Kaabah dan dadanya itu pada segala pihak bumi dan belakangnya dan perutnya itu daripada tanah Hindi, tanah India sana. Dan dua tangannya itu pada Masyriq dan dari dua kakinya pada tanah Maghrib. Sebelah barat sana. Maghrib, tempat terbenamnya matahari, belah barat lah. Masyriq belah nak matahari. Belah Jepun, belah Cina dan lain tu. Dan pada satu riwayat yang lain pula telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menjadikan oleh Allah Ta'ala akan Adam alaihissalatu wassalam, maka kepalanya itu daripada tanah Baitul Maqdis dan mukanya itu pada tanah syurga. Tak kata dulu pada malam ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada malam esok. Malam esok kita sambung lagi macam biasalah dua buah kitab juga. Dua buah kitab juga, iaitu kitab Fatih Faridatul Faraid dan juga kitab kitab inilah Kasyful Ghaibiyah. Dan sebenarnya tak kita lah. Jadi mungkin orang tanya perbahasan kita pada kitab ni dia macam-macam ada orang. Kalau kalau sebahagian yang mengaji dengan guru-guru tertentu, mungkin dia belajar guru tertentu, maka mungkin perbahasannya macam tu. Macam saya ni dulu, masa saya dulu banyak mengaji dengan tutup guru tasawuf. Jadi perbahasan tu jadi banyak ke arah itu. Perbahasannya banyak ke arah itu. Jadi sebab itulah kadang-kadang bila belajar faridah pun kita selit sikit banyak dengan tasawuf. Ngaji ilmu nahu, ngaji matan jurumiyah pun mungkin masuk sikit banyak dalam ilmu tasawuf. Sebab dulu kita belajar macam tu. Jadi
cara bawakannya macam tu jugalah. Cara bawakan. Jadi insya-Allah tu sekadar malam ni perbincangan kita. Jadi yang yang molek itu jadilah dia sebagai teladan, hak tak molek, hak tak baik itu jadikanlah ia sebagai sepadan. Jadi mudah insya-Allah pada malam esok kita akan sambung lagi pembincangan kita berkaitan dua kitab ni. Kalau ada request, ada permintaan nak baca kitab lain pun kena royak lah, kena cakap awal-awal. Mungkin ada nak suruh baca kitab lain kan, kena royak lah. Nanti saya akan cari masa lain. Cari masa lain, kita mungkin boleh buat jadual nanti. Minta saudara Ayub nanti dia buat jadual lah. Contoh nak baca tambah 2 buah kitab lagi ke, kitab fiqh ke, kitab tasawuf ke. Jadi kita nanti buat jadual lah. Padahal kita maklumkan kepada umum akan jadual-jadual kita yang baru. Jadi setakat ini kita hanya baca 2 buah kitab untuk satu malam. InsyaAllah mungkin pada masa akan datang nanti kita akan gili-gilikan, terpulang lah ikut pada keadaan semasa. Jadi insyaAllah mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini boleh memberikan sedikit banyak manfaat dan mudah-mudahan ianya boleh jadikan modal bagi saya untuk keadaan alam sana nanti insya-Allah. Moga-moga ianya merupakan ilmu yang bermanfaat yang boleh memberikan manfaat pada orang lain insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat al ahya'i minal amwat. Jumpa lagi insya-Allah pada masa-masa akan datang. InsyaAllah pada malam esok seperti janji temu kita. InsyaAllah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.